acap kali kita dengar dan perhatikan, baik di media massa maupun media sosial. Persoalannya, apakah silap ibu bapa yang menantang anak-anak bagai minyak yang penuh semenjak kecil, sehinggakan anak-anak yang tidak berhati perut ini apabila dewasa sanggup membiarkan ibu bapa sendiri tinggal di rumah orang-orang tua. Sebelum isu pengabaian ibu bapa ini berlanjutan menjadi bara, eloklah sekiranya kita buka mata masyarakat kini supaya mereka cakna bahawa pentingnya dan besarnya tanggungjawab mereka untuk menjaga dan memberi kasih sayang serta perhatian kepada ibu bapa. Kita jangan lupa bahawa kita tidak selama-lamanya muda, tetapi akan melalui zaman tua. Maka pada ketika itulah kita merasakan apa yang orang tua pada masa ini rasakan. Inilah hasil daripada tingkah laku yang kita lakukan kepada mereka. Jika kita tidak menghormati mereka, maka kita juga tidak akan dihormati. Begitulah seterusnya. Saya Muhammad Syafiq bin Yusof akan menerangkan tentang objektif kajian dan metodologi kajian. Objektif umum kajian kami ialah kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji gejala pengabaian ibu bapa yang berlaku pada abad ini dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Objektif khusus pula ialah mengenal pasti punca berlakunya pengabaian ibu bapa dalam masyarakat, mengkaji pandangan masyarakat terhadap isu pengabaian ibu bapa, mengenal pasti langkah serta jalan penyelesaian terhadap isu pengabaian ibu bapa dan akhir sekali, menyelidik kesan pengabaian ibu bapa terhadap masyarakat dan ketamadunan. Metodologi kajian kami ialah mengadakan temu bual di Rumah Jagaan Orang Tua di Puchong Al-Ikhlas, menggubal soal selidik dan mengadakan pemerhatian melalui lawatan turut di penjagaan Rumah Orang Tua di Puchong Al-Ikhlas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis bagi soalan-soalan yang telah disediakan oleh kumpulan kami bagi tajuk yang telah dipilih. Bagi soalan pertama iaitu, pada pendapat anda, apakah punca utama berlakunya masalah pengabaian ibu bapa dalam masyarakat? Bagi soalan pertama ini, 33% daripada responden kami telah memilih kurang kesedaran terhadap tanggungjawab merupakan faktor utama berlakunya masalah pengabaian ibu bapa dalam masyarakat. Manakala 29% memilih faktor kekangan masa, 8% menganggap ibu bapa sebagai beban, 5% memilih kewangan sebagai faktor, manakala 1% memilih lain-lain. Manakala bagi soalan kedua pula, iaitu tentang kewajaran seorang anak mengabaikan ibu bapa, 97% daripada responden kami memilih tidak dan hanya 3% memilih ya. Saya akan menerangkan soalan nombor 3 iaitu, pada pandangan anda, apakah langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi isu ini? Dan soalan yang keempat iaitu, pada pandangan anda, jika generasi pengabaian ibu bapa meningkat, apakah yang akan berlaku kepada masyarakat yang akan datang? Mengikut analisis yang telah dilakukan, majoriti daripada 75 responden bersetuju dengan memberi pendedahan awal kepada anak sejak kecil tentang kepentingan hubungan kekeluargaan dengan peratusan sebanyak 36%. Pendapat pilihan orang ramai yang kedua ialah kita semua perlu mendalami ilmu agama dan moral dengan peratusan sebanyak 32%. 29% memilih pilihan bijak mengatur masa bersama ibu bapa, manakala hanya 3% daripada jumlah responden pula memberikan pandangan mereka yang tersendiri, antaranya merapatkan pertalian dalam keluarga dan juga ada yang berpendapat dan bersetuju dengan pendapat di atas. Yalah. Mengikut analisis yang telah dilakukan, daripada 75 responden, 25% daripadanya berpendapat masalah ini akan melahirkan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pilihan jawapan institusi kekeluargaan akan goyah dan masalah sosial akan meningkat berkongsi peratusan yang sama iaitu sebanyak 19%. 12% daripada responden pula percaya bahawa lambakan gelandangan yang terdiri daripada ibu bapa yang dibuang akan wujud dengan adanya peningkatan generasi ini, manakala tidak ada responden yang memberikan pendapat yang lain. Hai, saya Muhammad Rizwan. Saya akan menerangkan analisis kajian kami terhadap soalan 5 dan 6. Soalan nombor 5 kami ialah, mengikut persepsi anda, golongan ibu bapa yang manakah kerap diabaikan? 57% daripada responden kami bersetuju bahawa ibu bapa yang sakit dan uzur kerap diabaikan, manakala 28% lagi mengatakan ibu bapa yang mengabaikan anak-anak ketika kecil akan diabaikan.
15% yang lain pula hanya bersetuju ibu bapa yang tinggal berjauhan dan ibu bapa yang terlalu cerewet yang diabaikan. Soalan nombor 6 pula ialah adakah anda bersetuju dengan kewajaran kajian ini dilakukan? Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 91% mengatakan ya, manakala 9% sahaja yang mengatakan tidak terhadap kajian ini. Hasil kajian yang ketujuh adalah mengenai responden yang pernah melihat atau mengalami situasi pengabaian ibu bapa. Daripada hasil kajian yang kami dapat, 53% daripada keseluruhan responden kami pernah melihat atau mengalami situasi pengabaian ibu bapa yang dapat mata mereka sendiri. Selebihnya, sebanyak 47% tidak pernah melihat atau mengalami situasi pengabaian ibu bapa. Untuk mengukuhkan lagi objektif kajian kami, hasil kajian yang ke-8 adalah mengenai pendapat responden mengenai masalah ini sama ada akan berlarutan pada masa yang akan datang ataupun tidak. 93% daripada responden kami mengatakan ya, masalah ini akan berlarutan pada masa akan datang. Selebihnya sebanyak 7% mengatakan tidak, iaitu masalah ini tidak akan berlarutan pada masa yang akan datang. Assalamualaikum, saya Ina Farhana. Saya akan menjelaskan mengenai hasil kajian kami yang ke-9. Dalam borang soal sidik kami bertanyakan pendapat responden mengenai jika mereka sendiri yang mengalami masalah kewangan ataupun masalah kekangan masa, adakah mereka akan bertindak menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua, iaitu mengabaikan ibu bapa mereka sendiri. Hasil kajian menunjukkan 93% daripada responden kami mengatakan tidak, iaitu mereka tidak akan menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua. Manakala 7% mengatakan tidak pasti dan 0% mengatakan ya. Oleh itu saya berpendapat bahawa masyarakat kita sekarang masih lagi mempunyai sikap bertanggungjawab yang tinggi dan kesedaran yang tinggi untuk tidak menghantar ibu bapa mereka, sebaliknya dengan menjaga ibu bapa mereka sendiri sebaiknya. Apakah sumbangan anda kepada masyarakat untuk membendung masalah pengabaian ibu bapa ini? Hasil kajian kami mendapati sebanyak 39% disebabkan motivasi diri. Peratus yang paling rendah ialah denda, iaitu sebanyak 3%. Selepas motivasi diri, diikuti dengan masyarakat sebanyak 38%, tiada komen 16%, dan bantuan 4%. Oleh itu, dari kajian yang dilakukan, dengan jelasnya menunjukkan golongan ibu bapa yang sakit atau uzur kerap diabaikan oleh masyarakat. Fenomena ini kerana ibu bapa yang sakit memerlukan penjagaan yang rapi dan memerlukan kos rawatan yang amat tinggi. Kebanyakan anak-anak menganggap penjagaan ibu bapa amat membebankan, terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah. Selain itu, mereka juga sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menjaga ibu bapa mereka. Jika pengabaian ibu bapa tidak diatasi, maka masalah ini akan berlarutan pada masa yang akan datang. Antara langkah yang paling efektif bagi mengatasi isu ini ialah dengan memberi pendedahan awal kepada anak-anak sejak kecil tentang kepentingan hubungan kekeluargaan, seperti peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dunia semakin berkembang, begitu juga dengan masalah pengabaian ibu bapa. Walaupun ramai berfikiran pengabaian ibu bapa adalah tidak wajar. Wajarlah kajian ini dilakukan untuk memberi kesedaran kepada golongan muda. Hal ini kerana jika pengabaian ibu bapa meningkat, maka akan melahirkan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, adakah anda sanggup mengabaikan ibu bapa yang menjaga dan membesarkan anda bagai menatang minyak yang penuh? Jika anda ingin membendung masalah ini, andalah titik permulaannya. Jadilah teladan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. We always expect the society to change.
We never realize that we are the society. Ya. Sekian daripada kami. Terima kasih.